Baik, di bawah nun mati dan juga tanwin ada 4 hukum tajwid, iaitu yang pertama izhar halki. Kalau tengok dalam rajah, yang kotak izhar tu adalah izhar halki. Seterusnya idgham. Idgham ada 2 pula dalam tu, idgham ma'al ghunnah dan juga idgham bila ghunnah. Ada 2, idgham ma'al ghunnah dan idgham bila ghunnah. Seterusnya ada hukum iklab dan juga ikhfa. Pada kotak ikhfa tu hukumnya adalah ikhfa hakiki. Boleh catat ikhfa hakiki. Okey. Daripada rajah tu, tengok pada rajah izhar, bila nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf yang di dalam kotak izhar itu, dia akan menjadi izhar halki. Ingat balik, istilah izhar bermaksud jelas tanpa ada dengung. Nun mati, ingat sementara tu nun mati ni adalah nun yang tidak ada baris. Nun mati, nun yang tidak ada baris, dan nun tu mungkin ada tanda sukun. Macam dalam rajah tu, nun ada tanda sukun, yang macam C tu. Okey, seterusnya idgham ada 2, idgham ma'al ghunnah dan juga bila ghunnah. Sebenarnya ada pecahan dekat situ bagi huruf bila tanwin ataupun nun mati ataupun tanwin bertemu dengan ra dengan lam, dia akan jadi idgham bila ghunnah. Bila nun mati ataupun tanwin bertemu dengan mim, nun waw ya, dia akan jadi idgham ma'al ghunnah. Ingat balik, nun mati atau tanwin bertemu dengan ra dengan lam, dia akan jadi idgham bila ghunnah. Idgham bila ghunnah cuma pendek, satu harkat, tidak ada dengung. Bacaan idgham biasa, bacaan masuk, tapi satu harkat. Ingat, idgham bila ghunnah satu harkat, dan seterusnya idgham ma'al ghunnah 2 harkat. Idgham ma'al ghunnah ingat mesti dengung, bacaan masuk 2 harkat. Bila nun mati atau tanwin bertemu dengan mim, nun waw ya. Seterusnya iklab. Iklab mudah. Bila tanwin ataupun nun mati bertemu ba, akan jadi iklab. Iklab, bacaan kita menjadi mim. Ingat balik, bacaan dia menjadi mim. Automatik bacaan kita menjadi mim. Dan biasanya iklab dia ada tanda mim. Dia akan ada tanda mim pada kalimah tu. Seterusnya ikhfa. Ikhfa, nak ingat huruf dia mungkin banyak. Nak senang, kita ingat huruf idgham, kita ingat huruf izhar yang 6 tu, dan huruf iklab senang, satu je ba. Selain daripada huruf tu, apabila nun mati ataupun tanwin bertemu dengan selain dari huruf tu, dia akan jadi ikhfa hakiki. Ikhfa di situ ingat, ikhfa hakiki, boleh catat balik. Ikhfa, ingat balik maksud dia samar-samar, dengung samar-samar. Ikhfa hakiki 2 harkat. Ingat, mesti 2 harkat. Contoh bacaan andada, yang kita kata itu tu yang 2 harkat. Boleh? Baik, sebelum tu kita ingat balik apa maksud izhar tu. Izhar bermaksud jelas tanpa ada dengung. Di bawah nun mati dan tanwin ada hukum izhar halqi. Izhar halqi terjadi apabila nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf alif, huruf ha, huruf kha, huruf ain, huruf ghin dan juga huruf ha. Bacaan menjadi jelas tanpa ada dengung. Kalau lihat contoh di dalam contoh izhar tu, di dalam huruf alif yang atas tu, Rasulun amin, Rasulun amin. Dekat mana yang kita kata izhar tu? Tengok dekat tanwin bertemu dengan alif. Lun amin, lun amin. Bacaan kita tidak ada sebarang dengung. Lihat contoh pada sebelah. Man aman, man amana, man amana. Bila nun mati bertemu dengan amzah, juga izhar halqi. Bacaan kita jelas tanpa ada dengung. Man a, man a, jelas tanpa ada dengung. Bermakna tidak ada panjang. Bermakna tidak dengung panjang, tidak ada dengung tu bermakna pendek dan jelas. Contoh di bawahnya bagi huruf ha, alimun halim,
alimun halim. Contoh sebelah, min hadid. Min hadid. Jelas dekat min. Watanhitun. Tan. Jelas dekat tan. Contoh pada huruf kha, kalimatin khabisatin. Tin khabisatin. Tin. Jelas dekat situ. Boleh dapat izhar halki. Okey. Seterusnya kita masuk kepada idgham. Ingat balik idgham maksud dia masuk. Dari segi istilah maksud dia masuk. Bacaan akan jadi masuk ke huruf tu. Idgham ada dua. Tengok daripada rajah tu. Dia tulis idgham bi gunnah. Bi gunnah ni ataupun idgham ma'al gunnah, iaitu apabila nun mati ataupun tanwin, apabila nun mati ataupun tanwin bertemu dengan 4 huruf iaitu mim, nun, waw dan ya akan jadi idgham ma'al gunnah ataupun idgham bi gunnah. Ingat, nun mati atau tanwin bertemu dengan 4 huruf mim, nun, waw dan ya, dia akan jadi idgham ma'al gunnah. Ingat, idgham ma'al gunnah 2 harakat. Idgham bila gunnah pendek, cuma 1 harakat. Idgham bila gunnah bila tanwin ataupun nun mati bertemu ra dengan lam akan jadi idgham bila gunnah. Mim, nun, waw, ya ma'al gunnah, ra dengan lam bila gunnah. Boleh ingat, ma'al gunnah 2 harakat, bila gunnah pendek. Tengok contoh bacaan pada idgham ma'al gunnah. Pada idgham bila gunnah dulu, pada huruf lam yang atas sekali dalam contoh tu. Ingat balik idgham maksud dia bacaan kita masuk. Contoh bacaan, hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Macam mana yang kita kata idgham? Cuba tengok dekat dal. Bacaan da, dia masuk ke huruf lam. Dalil. Dalil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Pendek, cuma 1 harakat. Hudal lil muttaqin. Salah kalau kita baca panjang. Contohnya, hudal lil muttaqin. Itu salah. Dia pendek, idgham bila gunnah, 1 harakat. Contoh bagi ra kat bawah, Ghafurur Rahim. Rur Rahim. Idgham bila gunnah dekat situ. Tanwin bertemu ra. Rur Rahim. Ra tu masuk ke ra yang depan dia. Sebab tu kita kata idgham. Idgham maksud dia masuk. Tengok pula kepada idgham ma'al gunnah. Contoh dekat nun tu. Contoh dekat bawah huruf nun, dekat huruf nun tu. Hittatun naghfiru lakum. Hittatun naghfiru lakum. Mesti 2 harakat. Tun. Dekat mana 2 harakat? Dekat tun tu. Tun naghfiru lakum. Mesti panjangkan sikit bagi dia nampak 2 harakat tu. Hittatun naghfiru lakum. Tengok contoh bagi mim. Bi kalimatim min. Bi kalimatim min. 2 harakat dekat mim tu. Dia masuk ke mim. Tengok pula contoh pada waw. Macam mana yang kita katakan idgham tu. Masuk tu. Wa walidi wa ma walad. Lidi wa ma walad. Dari dal, dari tanwin dekat dal tu dia masuk ke waw. Dia jadi diu. Wa walidi wa ma walad. Faham? Tengok contoh pada ya pula. Wujuhui. Wujuhui. Dia masuk ke ya. Tadi dia masuk ke waw, ini dia masuk ke ya. Itu yang kita kata idgham. Wujuhui yawma izin. Wujuhui yawma izin. Okey, boleh ingat. Ma'al gunnah 2 harakat, bila gunnah 1 harakat. Okey, yang bawah tu abaikan. Okey, bagi catatan dan peringatan tu, ingat, dalam hukum idgham ni ada 4 kekecualian. Bermakna kekecualian tu walaupun dia nun mati bertemu waw, nun mati bertemu ya, nun mati bertemu waw dan ya, dia tidak menjadi idgham. Bacaan tidak masuk.
bacaan tetap jelas. Okey, dia cuma ada dalam surah tu. Yang dalam contoh tu surah Ar-Ra'd, surah Al-An'am, surah Asy-Syaff, surah An-Nahl. Okey. Bacaan dia tak jadi idgham walaupun nun mati bertemu waw, walaupun nun mati bertemu ya. Contoh dekat situ. Sinwa, kita baca mesti sinwa, contoh dekat atas tu. Sinwanun, sinwanun. Salah kalau kita baca siwa. Itu salah. Walaupun dia nun mati bertemu waw, ini adalah kekecualian. Kita tak boleh baca dia menjadi idgham. Ini ingat bagi kecuali ni. Kita tak boleh baca siu. Kena baca izhar. Jadi jelas. Sinwanun. Boleh? Sebelah dia. Qinwanun. Sebelah dia lagi. Bunyanun. Salah kalau kita baca buya. Walaupun nun mati bertemu ya, salah kalau kita baca begitu. Akan jadi tetap sama. Bunya. Bacaan jadi izhar. Ini kekecualian ya. Okey. Baik, seterusnya adalah iklab. Iklab ni mudah. Apabila nun mati ataupun tanwin bertemu ba. Satu je huruf. Nun mati atau tanwin bertemu ba. Dia akan jadi iklab. Iklab ni bacaan dia, suara kita berubah. Bacaan kita berubah menjadi mim. Dan iklab mesti ada tanda mim. Ada tanda mim kecil. Boleh tengok dekat contoh. Okey, cuba kita baca contoh yang atas tu. Dan satu lagi, iklab 2 harakat panjang. Ingat, iklab 2 harakat panjang. Boleh catat, iklab 2 harakat panjang. Okey. Contoh kita baca, contoh yang atas tu. Sami'an basira. Sami'an basira. Bacaan A tu akan jadi am terus. Masuk ke menjadi mim. Sami'an basira. Sebab tanwin bertemu ba. Dia akan ada tanda mim. Tanda iklab tu. Okey, contoh sebelah. Mim ba. Mim ba. Mesti 2 harakat. Jangan baca laju. Mim ba. Salah. Contoh sebelah. Ambaikum. 2 harakat. Bacaan jadi mim. Iklab. Contoh di bawah. Boleh praktis. Okey, boleh faham. Okey, seterusnya adalah ikhfa hakiki. Tengok pada rajah, dia tulis cuma ikhfa. Sebenarnya di bawah nun mati dan tanwin, nama hukumnya adalah ikhfa hakiki. Ikhfa, ingat balik maksud istilahnya. Ikhfa ni bermaksud samar-samar. Bermakna kita mendengungkan dia samar-samar. Okey, macam mana kita kata samar-samar tu? Kita cuba baca contoh dekat bawah tu. Tengok pada huruf contoh bagi huruf ta. Kita cuba baca. Jannatin tajri. Jannatin tajri. Cuba tengok dekat tin. Tin tajri. Dengung sama-samar. Tin tajri. Dan ingat, ini catat. Ikhfa hakiki mesti 2 harakat. Catat. Ikhfa hakiki 2 harakat. Ikhfa hakiki 2 harakat. Okey. Contoh dekat sebelah. Wa man taba. Wa man taba. Wa man taba. Boleh? Dengung dia macam tu. Dengung dia begitu. Mesti 2 harakat. Tengok contoh dekat huruf sa bawah. Saihatin sayyibat. Boleh dapat dekat situ macam mana nak bunyikan dengung tu. Contoh dekat sebelah dia. Min samaratin. Min. Begitu dengungnya. Sebelah lagi contoh. Mansura. Boleh dapat dengung sama-samar. Macam mana kita kata dengung sama-samar. Tengok contoh dekat jim pula.
Qauman jabbarin. Qauman jabbarin. Boleh faham macam mana kita kata dengung samar-samar tu? Okey, banyak lagi contoh dekat dal, zal, zai. Dan habiskan contoh tu. Cuba praktis sendiri. Okey. Contoh. Bagi dal, last contoh. Dengung dia semua begitu. Andada. Okey, ingat. Habis bagi nun mati dan juga tanwin. Okey, ingat di bawah nun mati dan juga tanwin cuma izhar halki dan idgham bila gunnah je yang satu harakat yang pendek. Yang lain ikhfa hakiki, idgham ma'al gunnah dan juga iklab itu dua harakat. Okey, boleh ingat?